Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfikri Yusof dalam Analisis Awani. Analisis Awani malam ini berkongsi cerita mengenai KL Converge yang bakal diadakan pada 27 dan juga hingga 29 Ogos ini berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre KLCC, di mana ini merupakan kali kedua KL Converge dilangsungkan, di mana ini adalah platform terbaik buat pemain industri, buat masyarakat dan mereka yang mempunyai kepentingan dalam bidang ICT dan juga kandungan kreatif di negara ini dan juga di luar negara untuk berkongsi pendapat dan juga menjadi platform untuk mereka untuk bertukar-tukar idea, bertukar-tukar bisnes dan juga melakukan jaringan yang lebih menyeluruh dalam aspek ini. Dan untuk malam ini saya akan bersama dengan Dr. Ruzaimi Madrani, merupakan pengarah kreatif dan pengasas Drawzania.com, dan beliau merupakan calon akhir bagi anugerah N, iaitu satu anugerah untuk transformasi ataupun Agent for the Transformation Award yang bakal diumumkan pada 29 Ogos nanti. Tahniah atas pencalonan akhir dan juga terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Sebelum kita bercerita mengenai asas dan juga penganjuran mengenai KL Converge, mungkin kita dapat memahami peranan dan juga sebagai seorang pemain industri dalam bidang ICT. Doktor mulakan ataupun mahir dalam bidang visual, komunikasi visual. Tapi secara asasnya untuk kita fahami, ada website untuk mengajar masyarakat secara mudahnya asas untuk melukis dan juga melakar. Betul. Bermula dengan blog, kini menuju ke satu portal ataupun website yang lebih besar. Dalam cara mudahnya, kalau kita bercerita, kita nak hubung kaitkan dengan kandungan kreatif, kita nak kaitkan juga dengan perkembangan dan juga ekosistem ICT itu. Mungkin lakaran dan juga lukisan itu mungkin ramai yang memandang ia kecil kerana ia sebahagian daripada komponen kecil daripada keseluruhan ekosistem itu. Akan tetapi bagaimana kepentingan dan juga keperluan Drawzania pada hari ini dan kenapa masih lagi yakin untuk meletakkan bahawa asas lukisan itu sebagai satu komponen yang terpenting untuk kita bercerita mengenai ekosistem ICT yang lebih menyeluruh ini, Doktor? Okey. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribu terima kasih kepada pihak Astro dan pihak Suruhanjaya Komunikasi Media, Multimedia kerana mencalonkan saya dalam program dalam anugerah ini. Menjawab pada soalan tadi, ramai orang tidak tahu melukis ini adalah kemahiran kepada semua perkara. Pada hari ini pun? Pada hari ini pun. Walaupun dengan digital era berlaku, kita dah mula lupa kemahiran asas ini adalah kemahiran yang sangat penting untuk membantu kita lebih dinamik dalam digital era. Okey, bagaimana Drawzania.com boleh memberi impak kepada KL Converge, for example. Drawzania.com ni adalah satu platform melukis yang membolehkan orang melukis tanpa memerlukan guru di hadapan kerana guru mereka adalah demo video yang kami hasilkan. Demo video ini pula adalah menceritakan bagaimana proses melukis sesuatu perkara. Menarik pasal Drawzania.com ni kepada industri kreatif contohnya, Drawzania.com boleh digunakan sebagai proses awal untuk membentuk satu organisasi yang cukup kuat. Saya bagi contoh mudah. Tuan pengacara mempunyai idea. Tapi tuan pengacara tidak ada satu kemahiran melukis pun. Tidak yakin dengan diri bahawa tuan tidak boleh melukis. Bayangkan idea itu boleh menukar landscape dunia, for example. That is where melukis tu datang, kemahiran melukis datang untuk transfer idea daripada imajinasi kepada bentuk yang lebih mudah difahami. Cara mudahnya kalau kita terjemahkan dalam praktiknya, mengapa sesuatu yang dianggap sebagai asas iaitu melukis penting dalam dunia pada hari ini, terutama dalam aspek kandungan kreatif, ICT dan sebagainya. Kerana tidak kita tidak harus mengakui bahawa untuk mendapatkan perhatian ramai, kalau doktor ceritakan tadi, untuk mempersembahkan idea contohnya, visual memainkan peranan yang paling utama. Betul. Dan hari ini 15 saat itu adalah detik waktu yang sangat penting dan juga sangat penting. Bagaimana kita melihat bahawa kalau kita bercerita inovasi dan sebagainya, lukisan adalah salah satu platform ataupun titik permulaan yang lebih paling awal dan perlu dikuasai oleh semua. Betul. Kemahiran melukis adalah sangat penting dipanggil untuk komunikasi in situ dipanggil. Instant komunikasi dengan segera. Tuan ada idea, tuan nak sampaikan kepada seseorang dengan lebih mudah.
tanpa bantuan komputer, tanpa bantuan apa. Kemahiran itulah penting untuk memberitahu idea-idea tersebut. Dalam aspek yang lain juga, mungkin kita mengatakan bahawa kita mengambil mudah perkara-perkara asas dan juga kemahiran ini. Akan tetapi kalau kita bercerita mengenai perkembangan kandungan kreatif contohnya, kita bercerita mengenai bakat. Yes. Dan kita masih lagi tersisa bakat yang terbaik untuk mengisi permintaan, mengisi juga keperluan-keperluan untuk mencipta kandungan kreatif yang lebih menyeluruh. Betul. Bagaimana sebenarnya doktor memulakan Drozania ini, bahawa ini adalah perkara ataupun masalah atau isu yang perlu ditangani ataupun diselesaikan dengan baik. Dan dengan ada ICT, ramai yang mengatakan ICT adalah penyelesai kepada banyak perkara. Tapi kita tidak bercerita mengenai penyelesaian dan juga bercerita mengenai masalah sebenarnya itu bagaimana. Pandangannya bagaimana? Okay, saya rasa saya bagus bercakap kepada bagaimana saya bermula proses menghasilkan Drozania.com. Pengalaman je. Yes, pengalaman lagi senang. Jadi senang kita boleh fahami. Saya bermula, sebelum saya menjadi pengarah kreatif Klubi Sdn Bhd ni, saya seorang pensyarah di dua universiti. Satu universiti awam, satu universiti swasta. Saya dapati student amat susah untuk, especially bila dalam kemahiran melukis, agak susah untuk faham sekiranya kita melukis dan menggunakan whiteboard. Selepas tu proses itu tak boleh diulangi. Jadi saya dapat satu idea menggunakan demo video untuk memahamkan student dan menggunakan online untuk mencapai untuk capaian student kepada proses melukis tersebut. Ia bermula daripada freedrawinglesson.blogspot.com. Saya start buat demo video daripada tahun 2009. Waktu tu dengan niat, dengan harapan pelajar-pelajar lebih memahami proses tersebut. Setiap hari saya akan lakukan satu demo video dan satu demo video. Yang perkara menarik proses tu membuatkan saya lebih yakin kepada idea ini adalah respon feedback adalah daripada negara luar. Malaysia, yes. Tapi negara luar juga bagi respon yang sangat bagus kepada freedrawinglesson.blogspot.com. Maksudnya, proses demo video tu orang mudah faham untuk melukis. Saya meneruskan proses itu dan menghasilkan lebih banyak video. Sehinggalah sekarang ini dalam blogspot tu sendiri ada lebih kurang 800 demo video. Dan lepas itu, Drozania dihasilkan bertitik tolak daripada freedrawinglesson.blogspot.com. Cuma yang menarik kepada Drozania.com ni, dia mempunyai 15 kategori lukisan. Apa sahaja yang kita nak bayangkan, semua ada dalam Drozania.com. Okey, berkait kepada industri kreatif tadi, bagaimana industri kreatif boleh benefit kepada Drozania.com? Rakyat Malaysia contohnya yang ingin memasuki industri kreatif boleh bermula kemahiran asas ini dengan Drozania.com sebelum diorang memasuki kursus-kursus penting berkaitan dengan program industri kreatif. Doktor mengatakan bahawa mengajar pelajar dalam bidang seni bina, yes, dan sukar untuk mereka untuk melukis. Maksudnya dalam kata lain, ya kita bercerita mengenai inovasi, inovasi selalu datang daripada masalah. Masalah sebenarnya kita dekat Malaysia sini apa sebenarnya kalau kita dapat fahami kat situ? Okey, sepanjang saya menjadi seorang pensyarah selama lebih kurang 12 ke 13 tahun, saya dapati student, pelajar-pelajar amat sukar untuk menyampaikan idea secara mudah. Tak pandai melukis lah kiranya. Either dia seorang pelajar dalam seni bina, pelajar reka bentuk, landscape dan sebagainya, ataupun pelajar industri atau pelajar dalam jurusan mathematics. Dia nak sampaikan ideas, cuma cara nak menyampaikan tidak kesampaian sebab ability, keupayaan dia orang untuk melukis, menyampaikan idea daripada akal, daripada imajinasi dia orang kepada sesuatu yang lebih difahami tidak ada. Jadi saya rasa perkara kemahiran melukis ini adalah sangat penting untuk kita bawa ke depan, terutama saya sangat suka stres perkara ini adalah contohnya kerajaan dan pihak swasta perlu mengembeling tenaga untuk promosikan kemahiran melukis ini. Ramai orang ingat kemahiran melukis. Kenapa kena melukis? Kita dah ada digital, kita dah ada kemudahan-kemudahan lain. Kenapa perlunya itu?
Okey, dengan adanya dunia digital, kemahiran melukis kita tak boleh avoid, kita tak boleh elak sebab kemahiran melukis ini adalah kemahiran asas seorang manusia. Sekiranya bila kemahiran seorang asas manusia itu ditinggalkan, jadi digital tu akan pun tidak berguna contohnya. Sebab idea-idea digital datang daripada kemahiran melukis, kemahiran melahirkan imaginasi kepada yang lebih mudah difahami. Okey doktor, saya nak berhenti rehat buat kali pertama, tapi akhirnya nanti kita bercerita mengenai, mungkin seperti mana kita katakan tadi, mungkin ramai yang mengatakan bahawa apanya penting dalam kemahiran melukis ini dalam kita bercerita mengenai ekosistem ICT ataupun ekosistem kandungan kreatif yang lebih besar. Bagaimana kita nak memahami bahawa setiap mereka yang berada dan juga menceburi bidang ini perlu memiliki kemahiran asas seperti contoh melukis ini. Itu mungkin kita dapat fahami selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam analisis awal ini. Saya masih lagi bersama dengan Dr. Ruzaimi Makrani, merupakan pengarah kreatif dan juga pengasas Drawzenia.com. Kita bercerita mengenai asas lakaran, asas lukisan, tapi kita menghubungkan bagaimana ianya penting dalam ekosistem yang lebih besar dalam ICT dan juga dalam kandungan kreatif. Tadi doktor bercerita dalam kita berhenti rehat tadi, kita bercerita mengenai kalau kita nak cakap mengenai perkembangan dunia dan dunia kandungan kreatif di Malaysia, kita boleh bercakap mengenai dana, kita boleh bercakap mengenai insentif yang perlu dimainkan oleh kerajaan untuk mewujudkan ekosistem yang baik. Tapi akhirnya kita bercerita juga mengenai bakat itu sendiri dan juga mereka yang benar-benar memahami kandungan kreatif itu dengan lebih baik. Dalam aspek ini, mungkin saya mengatakan bahawa di mana kita melihat bahawa Drawzenia mampu menjadi ejen untuk mengubah ataupun menjadi pemudah cara untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan. Kerana kita mungkin boleh jadi menjadi usahawan ataupun mereka yang masuk dalam bidang kandungan kreatif, tapi kita mungkin tidak memahami kemahiran asasnya itu. Kita mungkin tidak memahami keperluan beza antara artis dan juga perekanya bagaimana. Pandangan doktor bagaimana? Okey, kalau kita lihat Drawzenia.com, siapa boleh capai Drawzenia.com? Semua orang dalam satu dunia ni, sekiranya dia orang ada internet dan ada display untuk melihat dalam website, dan dia boleh belajar dalam Drawzenia.com. Capaian dia di merata dunia. Kaitannya dengan macam mana proses kita nak kaitkan dengan ICT, actually Drawzenia ni memberi satu sokongan yang sangat kuat kepada ICT industri, bukan sahaja kepada pereka atau pereka animasi, kepada sesiapa yang menguruskan sesuatu bidang berkaitan ICT. Contohnya engineer dalam ICT. Kadang-kadang kita tak terfikir kenapa seorang engineer perlu pandai melukis contohnya. Engineer perlu pandai melukis untuk merealisasikan idea-idea penting dalam kejuruteraan berkaitan dengan ICT untuk lebih difahami oleh semua orang, betul? Itu sekiranya dia menjadi seorang engineer. Sekiranya dia seorang pengurus, dia perlu memahami ekosistem ICT itu sendiri dan bagaimana untuk memudahkan proses pemahaman grup dia orang, kumpulan dalam berdiskusi. Okey. Itu sangat penting dalam proses ni lah. Bagaimana kita melihat bahawa sebenarnya kalau kita bercerita ekosistem itu sendiri, sebenarnya kita selalu bercerita kalau kita nak jadi sebagai salah seorang penghasil ataupun pembuat kandungan kreatif, kita perlu bercerita mengenai idea itu sangat besar sehingga kadang-kadang sukar untuk direalisasikan. Akan tetapi dalam ekosistem kandungan kreatif, dalam ekosistem untuk mencapai jumlah capaian yang besar, kadang-kadang ianya perlu bermula dengan sesuatu perkara yang mudah. Betul. Seperti melukis. Bagaimana pengalamannya itu? Betul. Saya rasa proses pengalaman ramai kita fikir benda-benda yang besar. Nak hasilkan sesuatu evolusi itu yang macam besar. Wow. Tapi kita lupa sesuatu benda yang besar tu asalnya daripada sesuatu benda yang kecil. Saya suka ambil satu frasa ni, dia kata sebuah garisan bermula daripada sebaris garisan bermula daripada satu titik.
titik ni yang selalu orang lupa. Sebab ramai orang selalu nak buat garisan. Sebenarnya titik tu adalah permulaan kepada semua benda. Titik ni sebenarnya adalah fundamental, adalah asas kepada benda yang besar tersebut. Yang saya cuba kaitkan dengan drawings ni, dengan lukisan. Lukisan ni sebenarnya kalau kita tengok daripada zaman Mesir ataupun zaman purba pun, komunikasi berlaku dengan lukisan. Jarang kita berjumpa dengan penulisan. Tapi penulisan tu ya melalui lukisan. Dan lukisan itulah yang lebih difahami dan lebih mudah. Dan yang ramai orang tidak perasan, lukisan ni adalah satu perkara yang dipanggil evergreen. Perkara yang tidak akan luput ditelan zaman. Sebab selagi ada manusia, selagi itulah keperluan melukis, keperluan kemahiran ini untuk komunikasi visual sangat penting. Testimoni ataupun kisah kejayaan daripada Drozenia contohnya yang mungkin kita boleh kongsikan dan juga memberi inspirasi kepada mereka di luar sana. Kerana saya ada baca daripada salah seorang yang mengikuti Drozenia daripada zaman blog dulu. Mengatakan bahawa tak pandai melukis, tak tahu kemahiran apa-apa. Akan tapi dengan adanya tutorial menerusi Drozenia, ini memberikan satu kemahiran yang lebih tinggi kepada beliau untuk mencipta dan juga mencari potensi baru dalam bidang kandungan kreatif. Bagaimana mungkin ada cerita-cerita yang kita boleh kongsikan bersama? Banyak. Kalau nak kita cerita kejayaan tu memang banyak daripada saya bermula daripada Blogspot sehinggalah kepada Drozania.com. Contohnya Blogspot sendiri. Saya selain daripada Blogspot, saya juga menulis buku. Alhamdulillah, 4 buku saya sekarang ini telah berada di pasaran Eropah dan United States. Saya daripada blog, daripada ICT itulah, kejayaan-kejayaan ini ramai yang dapat mengecapinya, dapat memahami dia daripada blog sini. Daripada komen orang, daripada proses memahami menggunakan demo video tersebut. Blog juga, ICT membolehkan saya, buku-buku saya dikenali di seluruh dunia. Alhamdulillah, daripada Blogspot tadi, dengan Drozania, dengan Facebook contohnya, membuatkan saya punya buku memang dah dikenali di seluruh dunia. And then yang perkara yang paling manis, buku-buku tersebut salah satunya telah ditranslate dalam bahasa Jepun. Wow. Okey, kita nak berhenti buat kali terakhir, tapi kita nak melihat hubung kait bagaimana kepentingan dan juga perlunya pengajaran KL Converge ini kepada pemain industri seperti doktor dan juga rakan-rakan yang lain atau pemain industri yang lebih luas di luar sana. Itu kita bincangkan dalam analisis awal ini selepas ini. Okey, bersama kita dalam analisis awal ni, doktor, kalau kita bercerita mengenai mereka ataupun pencipta kandungan kreatif, sudah pasti kita bercerita mengenai bagaimana idea itu mampu memberikan solusi kepada masyarakat yang ramai, yang banyak. Tapi dalam aspek yang sama, ramai yang mengatakan bahawa ini mesti sesuatu yang dapat memberi penyelesaian kepada mereka yang berkunjung ke website. Dan dalam masa sama, kalau saya nak melabur dalam projek ini, saya perlu bertanyakan bagaimana untungnya kepada saya dan bagaimana Drozenia sendiri mungkin ada kisahnya mencipta keuntungan dalam aspek ini. Kerana akhirnya nanti, kalau dalam ekosistem kandungan kreatif ataupun ICT, kita bercerita mengenai bagaimana mencipta peluang ekonominya itu. Saya tengok ICT ini memang memberi peluang besar kepada Drozania. Ramai orang tak tahu pengguna di internet di seluruh dunia pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.4 bilion. And then kita perlu ingat drawings, melukis adalah perkara asas kepada semua. And then drawings juga adalah perkara yang universal yang tak perlu kita bercakap bahasa Cina, bahasa Jepun untuk memahami proses melukis. Betul? Jadi Drozania ni, Drozania.com, dia boleh duduk di negara mana-mana. Dan semua orang boleh pakai di negara mana-mana tanpa memerlukan alih suara sebab proses melukis itu adalah universal. Betul? Okey, Drozania.com ni terbahagi kepada 2 bahagian. Satu, social obligation, satu lagi business obligation. Social obligation kami bagi 1000 demo video percuma. Untuk semua orang pakai. Satu dunia pakai 1000 demo video percuma. Tetapi dalam segi social business obligation,
kami menggunakan volume punya proses where 2.4 billion, kalau kita tengok sekiranya kita ambil lebih kurang 10% pun dah 10%, kita based on subscription fee, cukup lumayan rasanya. Kalau kita buat simple calculation on subscription, ini contoh sahaja. Kalau kita boleh dapat lebih kurang 30,000 ataupun 50,000 user menggunakan Drawzania setiap tahun. Ya, kena ingat, drawzania.com ni dia bukan satu perkara barang, dia is online. Maya. Jadi dia tak ada expiry date. Dia tak ada, that is the advantage of drawzania.com. And then capaian dia satu dunia dan kita tak perlu ubah. Bila capaian di seluruh dunia, kita boleh bayangkan lebih kurang 2 juta orang pakai satu dunia. Dan boleh imagine berapa lumayannya pulangan yang kita boleh dapat. Dalam aspek itu juga, walaupun tidak ada tarikh luput dan sebagainya, sesuatu itu perlu bergerak dan juga berkembang mengikut peredaran semasa. Dan dalam aspek ini, pengalaman pengguna itu juga perlu dipelbagaikan. Betul. Hari ini mungkin dalam bentuk laman web, akan tetapi mungkin pengembangan itu boleh dilihat dari aspek berada di platform yang berbeza, peranti yang berbeza. Bagaimana kita melihat bahawa Drawzania untuk tempoh masa yang mendatang? Fasa Drawzania sangat besar. Kita orang ada satu perancangan yang sangat besar untuk drawzania.com. Sekarang ini adalah Drawzania fasa pertama 0.1 di mana kita pakai web base punya. Lepas ni pada tahun 2016 kita akan pergi kepada app base. App base maksudnya capaian kepada mobile. Kalau kita tengok Malaysia sahaja 30 juta pengguna contohnya yang saya dapati, 30 juta user contohnya apps dalam situ. So kita akan go for apps punya base pada tahun depan 2016. And then selain daripada itu, sekarang ini kita ada proses demo video. Selepas ini mungkin kita buat tuition online. Where cikgu depan. Dan dihubungkan dengan sistem pendidikan yang sedia ada. Yes. Bagaimana kita melihat bahawa penganjuran KL Converge ini bagi pemain industri seperti doktor, apakah peluang yang diharapkan daripada penganjuran perkara ini, dan juga sebenarnya kita nak melahirkan lebih ramai lagi individu, melahirkan lebih ramai lagi pemain-pemain industri dan juga masyarakat keseluruhannya, supaya kita bukan sahaja pengguna tapi mampu juga mencipta idea dengan kemudahan yang ada. Dengan KL Converge ini bagaimana manfaat yang bakal didapati oleh doktor sendiri? Sebenarnya KL Converge ini memang banyak benefit pada saya, pemain industri, juga kepada orang ramai. Dekat sini, kita akan jumpa, dekat KL Converge, kita akan menjumpa ramai orang dan kita boleh dapat banyak exposure. Contohnya yang kita boleh dapat adalah kita jumpa dengan pakar-pakar yang memberi ceramah tentang kepakaran mereka berkaitan dengan ICT, berkaitan dengan kreatif multimedia. Dan juga kita boleh jumpa dengan apa yang latest style dalam digital era sekarang. Dan peluang kepada anak muda berumur daripada 10 ke 16 tahun untuk join Lego game competition, and then banyak lagi aktiviti-aktiviti penting dalam KL Converge yang baik juga untuk Dr. Najul Syarikat. Terima kasih kerana bersama bersama kami dalam analisis awal ini pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Kami aktif di Twitter, di Facebook dan juga teruskan bersama kami di saluran YouTube Enjoy Awani di YouTube. Dan sekian saja analisis Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Thank you.